tidak dapat menghafal doa kunut. Kenapa nak ditawarkan teruk-teruk sampai dia berasap badan-badan mereka berbingat-bingat? Dia kata, awak jangan cakap banyak, ini kami terbau wadah yang pukul ni. Sekali tak betul tuan, doa kunut ni sunat abad dalam sembahyang subuh. Kalau tak buat pun sembahyang sah. Kenapa nak hafal benda ni? Hafal yang lagu tadi merah membara itu semua wajib. Yang ini pula ni dia disuruh dia kena rotan kamu pula. Jadi bila saya marah pada model tu, saya diberi laporan, saya cuba pukul pegawai tu. Ini adalah laporan awak dituduh pukul. Tak betul tuan, laporan palsu. Tuan, izinkan saya baca satu ayat Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Bagi makna lagi supaya pegawai faham. Wahai orang yang beriman, apabila datang satu berita daripada orang fasik, hendaklah kamu siasat, teliti kebenarannya supaya kamu tidak menyesal berkeputusan. Bila saya baca ayat Quran, bagi makna sekali nyasar baca ayat Quran, tak masih lima. Marah kita pula baca ayat Quran, tapi nak cakap saya hujah, saya hidup kita hujah Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Bila dia tanya lagi, saya malah nak jawab, dah baca ayat Quran? Sudah baca ayat Quran, nak jawab apa lagi hujah kita ni? Hujah kita lepas ayat Quran, tak ada hujah dah. Famadza ba'dal haq illa dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran yang Allah dan Rasul bawa ini melainkan semua tertolak. Bila saya ditanya soalan, saya nak jawab, saya buat tak faham. Orang pegawai terus pijak kaki saya. Dia pijak kaki, ya Allah, saya marah lah, bukan pijak kaki. Tengok pula ada kawan nak jumpa family dia. Saya pun bagi signal, telefon. Dia telefon isteri dia, isteri telefon isteri saya. Isteri saya dapat maklumat. Datang penjaga gajah, saya nak ziarah suami saya dapat laporan dia dilayan macam binatang dalam penjara. Tak boleh, suami awak kita dah bawa kepada asingan kerana dia dituduh memukul pegawai dalam ni. Isteri saya buat laporan kepada polis, saya dan dia dah pernah datang dengan sekolahnya semua. Lepas tu saya dengar kata tak jumpa pula, buat laporan polis pula, masuk dalam blok. Bila masuk dalam blok, satu Malaysia baca. Bila satu Malaysia baca, KDN baca, pegawai penjaga pun baca. Pak Imam yang itu dibuat ustaz sana, lepas itu dibuat sini, lepas itu diislamkan orang, lepas itu dia pergi pukul pegawai, lepas itu masuk dalam blok lagi. Kau pergi panggil Pak Imam tu sini. Awak ni kenapa awak ni buat huru-hara penjaga ni? Ni kata huru-hara ni. Ni masuk dalam blok ni, macam mana boleh masuk kamar ni? Tuan pergi hantar saya bilik yang busuk hapak yang tak ada orang, yang gatal-gatal tergaruk-garuk ni. Tuan tanya macam mana boleh keluar dalam blok kamar ni? Mana saya tahu? Betul juga. Betul atau memang betul lah? Betul juga. Betul lah. Dia pergi sorong kita di hujung dalam bilik sana. Lepas tu tanya macam mana keluar. Macam lah betul. Dia kata, Pak Imam buat huru-hara penjaga. Akhirnya tuan-tuan, dia kata, Pak Imam ni silap betul lah kita masuk Pak Imam dan penjaga ni. Dia kata kita silap lah. Kita bagi perol. Perol ni dapat pembebasan awal. Saya dibebaskan awal daripada tempoh setahun tadi. 7 bulan 3 hari dalam penjaga, 1 bulan penjaga di rumah kena penjaga. Tak boleh keluar, tak boleh jumpa semua dengan bersyarat. Akhirnya pagi itu saya kata, tuan saya dapat perol, alhamdulillah. Saya nak beri ucapan lah kepada kawan perbantuan yang ada dalam. Saya kata, abang-abang, adik-adik sekalian, ingatlah dunia ni Allah yang punya, bukan kita punya. Hidup kita ni kena jaga perintah Allah. Di mana jua kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kuntum. Takwa kamu kepada Allah di mana jua kamu berada. Hidup kita ini ada mak ayah, kita nak bawa mak ayah kita kepada kebaikan. Bagi nasihat agama, masuk jaga sembahyang semua. Sampai bantuan Pak Imam datanglah lagi. Datang lagi, tak ada pun datang lagi. Bagi nasihat, suruh datang lagi. Kerana dia orang lama lah, ada 10 tahun, 20 tahun berada. Suruh datang lagi. Datang masuk penjaga tak ada. Datang lagi ceramah lagi. Jadi begitulah tuan-tuan, bila kita buat hidup agama, saya dinilai oleh Allah Ta'ala. Saya buat kerja, alhamdulillah saya bebas awal. Bila bebas awal, saya dapat beritahu datang menjaga anak-anak Melayu di Kuala Lumpur ni banyak. Saya masuk jaga gajah, budak cerdas ada, budak kamu pandang ramai. Kamu pandang budak setapak, rejam semua ramai. Ramai. Yang terbabas dengan dadah pun ramai. Abang ni kisah apa bang? Saya ni ustaz, saya tak kisah dadah. Bagus. Jadi apa hal kau masuk sini? Saya ni jual dadah. Pula dah. Kita tak kisah dadah, tapi kau jual dadah. Saya ni ustaz, saya tak nak jual besar-besaran ustaz.
Nanti orang tahu, saya jual kecil-kecilan. Macam ni tadi. Saya jual pada budak sekolah. Budak umur 12 tahun, 13 tahun. Kau ni nak pergi sekolah ni, Pak Ayah kau bagi kau ringgit belanja. RM5. Abang bagi kau RM40. Kau ambil kotak ni, kau biarlah saya. Kau ambil kotak ni, saya jadi kaldai dadah pada budak-budak. Anak lain berfikir luar suara. Yang abang ni kisah kurang. Saya ni Ustaz, saya dah insaf bertaubat. Abang Ustaz, abang ni kisah kurang. Saya dah berzina dengan seorang janda. Kami nak kahwin, duit tak ada. Dengan janda tak payah duit banyak-banyak. Kau pergi jumpa Pak Imam, jumpa kawan apa, jadi saksi sudah. Semua selesai. Tapi oleh kerana pengaruh duit, pengaruh keduniaan, nak duit. Janda ni kata, awak pergi berzina dengan anak perempuan saya, ambil video. Janda ni ambil video anak dia dengan partner dia. Ya Allah, orang Melayu kita ni. Orang Melayu kita yang hilang pertimbangan, tak tahu mana letak syahadah pun kita tak tahu. Jadi inilah kita kena perbetulkan, kita kena buat, kita kena buat perubahan. Perubahan yang kita nak buat, nak menukar sistem kepada sistem yang Allah reda, yang Allah nak. Mudah saja. Kita pun dah habis dah lagi dah semua. Yang kita nak buat, kita buat perubahan dalam rumah tangga anak. Jangan buat macam ni, ayah tak suka. Kerba, Allah tak suka. Anak, isteri jangan buat ini, saya tak suka. Rasulullah marah buat kerja. Mudah saja. Buat perubahan dalam rumah tangga, dalam diri. Inilah kita kena menghijrah. Hijrah bertukar-tukar. Minggu hari itu saya buat ceramah di Sungai Limau. Enjin van belum berhenti. Ini Imam Ustaz mana ni Ustaz cakap macam-macam. Saya jadi penceramah satu Malaysia ni. Masuk hutan di Pasir Mas mana dah hutan. Dia kata Pak Imam datang. Saya raihkan, saya tak kisah. Kerana untuk kita nak elakkan fitnah, kadang-kadang orang kata macam-macam. Jadi saya telah dipilih dalam hal yang menjadi satu sejarah kena buat perubahan. Sebenarnya hakim tu pun dia malu, dia pun dah terpaksa. Sebenarnya dia tulis. Tapi tidak ada seorang hakim pun telefon. Ustaz, dia tak boleh telefon. Dia dalam hati memang dia berasa. Sebab yang saya bagi tahu, yang selipar saya ni, Allah punya Allah marah. Bila Allah marah, inilah akibatnya. Ini agama ni kena pegang sebenar-benar. Jangan kita tak faham. Kalau tak faham datang kuliah, kena mengajar, kena mengaji bukan sekadar mengaji saja, beramal dengan apa yang kita mengaji. Beramal yang penting. Jadi saya rasa sekadar itu saja tuan-tuan. InsyaAllah lepas saya keluar penjara itu, berduyun-duyun datang rumah, sampai mak mentua pun kata, aku tak tengok panduan keluar penjara di berduyun-duyun orang datang rumah. Sampai kerabat dia raja pun datang rumah. Kerabat dia raja, kerabat sultan datang rumah. Ini semua kurnia Allah Ta'ala. Sampai ini saya datang ni ada SB pun. Hari itu saya baca talqin di kubur, ada SB ambil gambar. Orang lain baca talqin tak ambil gambar, itulah ambil gambar. Keluar daripada masjid wilayah itu, ada pula SB kat motor. Bila saya datang kat motor, dia pun pergilah. Saya pergi coket, singgah kejap, beli lauk. Ada pula SB orang macam ni. Saya tengok, lauk tak cukup. Pergi Maidin pula. Ada pula, 3 kali ada. Saya pergi kat dia. Terima kasihlah jaga keselamatan saya. Ustaz, memang pergikan Ustaz, kami ni bekerja, ditugaskan bekerja. Bekerja tak ada masalah. Allah Ta'ala nak tahu satunya. Kerja betul, kerja tak betul. Ustaz ni dah bagi perkhidmatan dalam. Habis dia cakap apa ni? Hidup ini nak kerja betul. Inna hadaina husabila imma syakir wa imma kafur. Kami bagi hidayah, buatlah kerja. Nak syukur ke nak kufur? Sudah saja. Sekadar itu saja. Akhir sekali inilah buku yang saya bawa. Lepas jadi bantuan buat buku pula. Jadi buku saya ni ada di sana dengan harga dia sebenarnya 15. Oleh kerana kita masuk bulan awal Muharram, berhijrah, kita nak bagi pengalaman yang ada dalam ni. Inilah antara ayat-ayat yang penting. Belum pernah berlaku dalam sejarah negara Malaysia ini seorang imam diheret ke mahkamah tinggi, mahkamah raya, mahkamah besar kerana nak menegakkan Islam dan kebenaran. Semua ada dalam ni dengan harga RM10 saja. Untuk bantu anak saya yang mengaji Hafiz hari itu, ada seorang anak saya yang mengaji di Mesir. Kerana berpegang itu balik, hantar ke Yaman, berpegang lagi, hantar ke Kelang. Dah habis 30 juzuk. Berita dia dapat 30 juzuk tu. Orang rumah datang dalam penjara, abang, anak kita dah habis 30 juzuk. Dalam penjara beritahu berapa kita. Ya Allah, mereka hebat. Aku ni bantuan boleh dapat meter anak habis 30 juzuk.